Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik buku kita ni, Tersesat Kebatilan Gerakan New Age oleh Ustaz Ahmad Ikram Ahmad Noor. Kita masih bincang ke keyakinan dan pengamalan New Age lah. Pengamalan New Age, kepercayaan dan keamanan New Age ni. Jadi sekarang kita nak bincang tokoh New Age self-help. Tokoh New Age self-help. Pertolongan diri sendiri dan self-help. Untuk topik ini, penulis fokuskan pengaruh New Age yang disebarkan di bawah kategori self-help yang dipromosikan dalam program-program motivasinya. Dalam buku penulisan tokoh motivasi barat, tidak boleh dipisahkan pengaruh New Age yang disebarkan di atas nama membangkitkan potensi diri. Malah setengah kedai buku akan disediakan satu bahagian untuk buku genre New Age. Ini kerana asas dalam pengalaman kebatinan sangat difokuskan perkembangan diri, kesedaran diri dan merenung hakikat dalam diri manusia. Ini bukanlah sesuatu yang lemah. Akan tetapi manusia itu adalah Tuhan dalam dirinya. Tuhan dalam dirinya. Oleh itu, kepercayaan ini dilihat menjadi pemangkin pada membangkitkan jiwa manusia yang didahagakan harapan, jiwa yang lemah dan jiwa yang mahukan pergantungan. Dan jelas pengalaman kebatinan ini, pengalaman perasaan batin ini, kebatinan ini telah dicairkan ke dalam terma self-help, business guru dan motivasi yang tulisan-tulisan mereka dijual secara meluas di seluruh dunia. Pertama tokohnya ialah Napoleon Hill, peringkat lama ni tak. Oliver Napoleon Hill 1883 hingga 1970 adalah seorang penulis buku self-help yang terkenal dari Amerika lah. Beliau terkenal dengan bukunya Think and Grow Rich. 1937 lagi bukunya Think and Grow Rich. Karya-karya Hill diilham dari falsafah New Thought dan tulisan Ralph Waldo Emerson. Napoleon Hill secara terang-terangan mendakwa dirinya dikunjungi roh pembimbing, khadam. Ada khadam lah. Rijalul ghaib khadam dia. Di dalam bukunya Grow Rich, with Peace of Mind. Grow Rich with Peace of Mind. Terbitan 1967 pada bab 12. Beliau menggambarkan roh yang menemaninya itu sebagai teman yang tidak kelihatan. Ada teman tidak kelihatan lah. Rijalul ghaib ke apa ni? Ahli naubah ke apa ni? Teman yang tidak kelihatan, pembimbing yang tidak dapat dilihat, makhluk aneh, dan disebut juga sebagai Great School of Master. Great School of Masters. Beliau mengatakan makhluk gaib itu berbicara kepadanya dengan jelas, mengungkapkan pengetahuan rahsia. Dari situ beliau mengutip pengetahuan untuk ditulis dan disebarkan melalui karyanya. Buku terkenalnya Think and Grow Rich, Napoleon Hill juga secara terbuka menyebut secara jelas pada bab ke-14. Beliau menyebut dibimbing oleh invisible counselors. Invisible counselors sebagai teman untuk beliau berbincang. Hasil dari karya beliau ini memberi inspirasi kepada ramai penulis self-help dan business guru, termasuklah penghasilan The Secret dari Rhonda Byrne. The Secret dari Rhonda Byrne. Ini buku motivasi juga, business guru dia. Esther Hicks. Esther Hicks pula lahir 1948. Dan suaminya Jerry Hicks adalah berwarga negara Amerika. Dan mereka juga penulis yang berperanan menjadikan Law of Attraction sebagai satu fenomena antarabangsa. Antara bukunya yang terkenal ialah The Law of Attraction. Nama teguh nama The Law of Attraction. Dan buku-buku lain bersiri, kesemuanya adalah mempromosikan ajaran Law of Attraction. Esther Hicks juga telah menubuhkan syarikat bernama Abraham Hicks Publications. Nama Abraham itu diambil dari sempena nama entiti pendampingnya yang dikenali sebagai Ascended Masters, khadam lah. Wali dia. Abraham kan nama penampuk Ibrahim dah. Tu wali kutub dia lah, wali abda dia lah. Ascended Master, khadam, diberi nama Abraham. Yang membimbingnya dan digambarkan Abraham sebagai pemberi petunjuk, Infinite Intelligence lah. Abraham Indah merupakan makhluk yang menginspirasikan untuk terus menulis buku-buku Law of Attraction. Ada jin, ada berjawab untuk wali dah. Ada. Ataupun ada dulu juga panggil God lah. Nabi Khidir saya lagi istilah ni, mungkin Nabi Khidir lah. Dah. Jadi dia kena Abraham kan macam Nabi Ibrahim ni. Ngaku Nabi Ibrahim lah, soalan gitu lah.
Mengaku Nabi Khidir. Percaya kita Nabi Khidir maju pada. Ataupun dia qazah. Mengaku Nabi Muhammad pada tak? Macam-macam dah. Dia qazah apa. Inilah unsur dia. Menurut Esther Hicks, beliau adalah sumber inspirasi kepada terhasilnya filem The Secret. Filem The Secret pun ada dah. Akan tetapi terdapat perselisihan antaranya dengan Rhonda Byrne. Ada beza pendapat lah. Ada khilahan. Membawa kepada terbatal kontraknya dah. Last sekali batal. Balah ni dah. Balah. Batal kontraknya dan penampilan dirinya juga dihapuskan dalam filem tersebut dah. Rhonda Byrne. Otin lah kau ni lah. Sani pun otin lah. Esther Hicks ni. Tadi yang belum tu ni boleh itu lelaki lah. Esther Hicks ni perempuan. Ni pula Rhonda Byrne pun otin lah. Rhonda Byrne ni lahir 1991, adalah seorang warga negara Australia. Penulis buku dan penghasil filem The Secret. Buku dan filem ini sangat popular dan telah menjadi fenomena dalam dunia motivasi dengan ajaran Law of Attraction. Byrne mula terkesan dengan fahaman kebatinan New Talk ini apabila beliau mula membaca buku The Science of Getting Rich 1910. Tulisan Wallace D. Wettel. Itu pengaruh situlah. Baca buku kitab ni, baca buku. Beliau menemui cara pemikiran positif dan Law of Attraction. Dan pada masa yang sama mula berkenalan dengan Esther Hicks. Esther Hicks tu lagi daripada dia lah. Dia perlu berkawan betul lah. Itulah merupakan batu loncatan untuk beliau menghasilkan projek The Secret. Hasil daripada itu disenaraikan dalam majalah Time lah. Time 100, the most influential people. Sebagai 100 orang yang paling berpengaruh di dunia, dia termasuk. Nombor 1 Nabi Muhammad lah. Dia ni antara berpengaruh, antara paling berpengaruh di dunia, 100 orang hebat lah. Gambar buku The Secret yang popularkan kepercayaan Law of Attraction. Lepas tu Jack Canfield. Ni jatuh lah Jack Canfield. Jack Canfield dilahirkan pada 1944. Adalah warga negara Amerika. Seorang penulis, penceramah motivasi dan usahawan. Beliau terkenal dengan buku bersiri Chicken Soup for the Soul. Ni suhu juga ni. Buku putih ni. Orang ramai belilah. Chicken Soup for the Soul. Dan buku Self-Help lainnya. Tolong diri sendiri yang lain lah. Beliau juga merupakan salah seorang panel yang promosikan kepercayaan Law of Attraction dalam filem The Secret. Dia pun antara pendukung kuat lah. Law of Attraction dalam filem The Secret. Malah dalam buku-bukunya jelas beliau mempromosikan Law of Attraction seperti buku Chicken Soup for the Soul, Life's Lesson for Mastering the Law of Attraction, The Success Principles, How to Get from Where You Are to Where You Want to Be, Jack Canfield's Key to Living the Law of Attraction, dan dalam buku-bukunya yang lain tidak terlepas dari ajaran Law of Attraction. Gambar banyaklah buku-buku Jack Canfield yang jelas mempromosikan Law of Attraction. Lepas tu Mike Dolly, orang putih lelaki dah. Mike Dolly lahir pada tahun 1961 dari warga negara Amerika. Ni peringkat muda sikit lah, seperti tadi dah. Warga negara Amerika merupakan seorang penulis, pembicara dan usahawan yang menjadikan falsafah New Talk sebagai tunjang. Antara tema yang dibawa oleh beliau adalah Talks Become Things, yang merupakan prinsip dari Law of Attraction. Beliau merupakan salah seorang panel yang mempromosikan Law of Attraction dalam filem The Secret. Antara bukunya yang laris adalah Channeled Message from Deep Space, Wisdom for a Changing World, Leveraging the Universe, 7 Steps to Engaging Life's Magic, and A Beginner's Guide to the Universe, Uncommon the Ideas for Living an Unusually Happy Life. Kesemua tulisannya adalah berteraskan falsafah New Talk, terutama Law of Attraction. Tarik ke roh, tenaga alai gapo ni lah, Tuhan lah. Dia katnya alai Tuhan lah. Tenaga, dalam tenaga lah. Lepas tu Deepak Chopra. Ni bukan orang India. Deepak Chopra lahir 1946, adalah seorang penulis India Amerika. India Amerika lah. Beliau tidak asing dalam dunia New Age kerana video-videonya menjadikannya salah satu tokoh terkenal dan terkaya dalam perubatan alternatif. Terkaya pula. Pada tahun 1985, beliau bertemu dengan Maharishi Mahesh Yogi dan terlibat dalam gerakan Transcendental Meditation (TM). Tak apa ni lah. Tidak lama selepas itu beliau menubuhkan Maharishi Ayurveda Health Center dan dikenali sebagai New Age Ayurveda. Nama pun New Age Ayurveda ni.
Beliau merupakan seorang pengamal New Age tegar, banyak mempromosikan amalan yoga dan meditasi, berteraskan hampir keseluruhan akidah. Dan amalan New Age yang telah dibincangkan dalam buku ini ada berlaku daripada dia dah. Akidah wahdatul wujud ke apa ada pada dia dah. Selain itu, beliau juga mempromosikan rawatan alternatif berdasarkan konsep penyembuhan kuantum. Istilah kuantum ada dah, kuantum fizik dah. Ini pun ada penyembuhan kuantum untuk menyembuhkan segala penyakit, termasuk barah sekalipun. Keadaan ini dikembangkan dalam bukunya Quantum Healing. Keadaan ini telah dikritik oleh pakar perubatan kerana apa yang dilakukan oleh beliau itu adalah pseudoscience dan hanya kesan placebo semata-mata. Tipu juga dah. Beliau banyak menghasilkan buku-buku yang berteraskan kepercayaan dan amalan New Age seperti Reinventing the Body, Resurrecting the Soul, How to Create a New You, Self-Power, The 7 Spiritual Laws of Success, dan banyak lagi lah. Lepas tu Tony Robbins. Anthony J. Robbins lahir 1990 atau dikenali sebagai Tony Robbins. Tony Robbins merupakan warga Amerika dan beliau adalah seorang penulis, jurulatih dan penceramah program motivasinya. Sejak awal 1990-an, Robbins mendalami Neuro-Linguistic Program NLP lah dulu suruh ni. NLP ni. Motivasi tempat kita beramal ambil NLP ni, mengaji hot ni lah. Dan hipnosis bersama pengasas NLP John Grinder. Teknik hipnosis seringkali digunakan dalam program seminar yang dianjurkan oleh beliau ni. Beliau juga pengamal meditasi yang tegak dan mengajar pengikutnya untuk melakukan meditasi dan visualisasi. Gambar Tony Robbins sedang melakukan meditasi. Ada gambar dia dah, meditasi pun. Selain itu masih banyak lagi penulis-penulis dalam bidang self-help dan atas nama psikologi lah, yang didalangi oleh tokoh-tokoh yang mendukung fahaman New Age seperti penulis Robin Sharma, T. Harv Eker, David R. Hawkins, Dana Zohar, Eckhart Tolle, Dr. Wayne Dyer, Los Elhey, Neil Donald Walsh, Shakti Gawain, dan ramai lagi lah. Kesemua mereka ini akan membawa paling kurang salah satu dari elemen kepercayaan dan amalan New Age yang telah dibahaskan sebelum ini. Kerana ada di antara mereka hanya memfokuskan bahagian NLP saja dan hipnosis dan tidak menekankan elemen New Age yang lainnya. Begitu juga bagi mereka yang menekankan elemen Law of Attraction dan kurang memberi penekanan pada konsep New Age yang lain. Ada juga gitu dah. Selain dari penulis New Age, ramai di kalangan selebriti antarabangsa yang turut memberi kredit kepada kepercayaan New Age. Sebagai contoh Law of Attraction, antaranya adalah Katy Perry, Idris Elba, Jim Carrey, Oprah Winfrey, Will Smith pada Russell Brand, Conor McGregor, Jay-Z, Arnold Schwarzenegger, Steve Harvey, Lady Gaga, Denzel Washington dan ramai lagi. Perkara yang membimbangkan adalah terdapat sebahagian ahli motivasi Muslim di Malaysia yang terinspirasi dengan konsep-konsep yang dibawa oleh penceramah, penulis dan selebriti antarabangsa yang membawa kepercayaan ini. Sehingga ada di antara Muslim yang menyalin bulat-bulat fahaman tersebut ke dalam modul motivasi mereka. Malah yang lebih parah lagi, ada yang mengislamisasikan istilah-istilah yang tidak sepatutnya diterjemahkan, seperti perkataan universe diterjemahkan pada Allah SWT. Sepatutnya masuk Allah. Walhal konsep universe dalam pemaknaan monisme tidak sama dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Dimaksudnya Tuhan yang Allah putih ni. Ni konsep New Age ni. Jadi Tuhan kita ni Tuhan, Allah Tuhan. Ada terwujud lah. Itu konsep New Age ni. Cuma-cumanya pusat roh, pusat tenaga dah. Tu bicara ni bers ni. Dia beza situ ni. Cerita-cerita putih kita tengok je kerja kita lah. Matrix ke nak film hak jadi otak ia peningkat peratus kekuatan otak ia akan jadi larut dengan alam begitulah. Konsep yang alam ni tu ada. Begitu juga wujud penyelewengan penafsiran nas Al-Quran dan hadis yang dikaitkan dengan fahaman New Age. Dah paksa ayat Quran ni biar sokong New Age. Amalan bermeditasi misalnya dianjurkan oleh sebahagian perunding motivasi Muslim yang terpengaruh dengan ajaran gerakan New Age untuk dilakukan pada waktu-waktu yang dekat dengan waktu beribadah seorang Muslim, seumpama sebelum solat tahajud atau sudah solat subuh. Disuruh buat juga dari meditasi dah. Tak apa dah. Demikian pula konsep tenaga alam yang hakikatnya merupakan antara teras utama ajaran gerakan New Age. Tenaga alam ni.
Ianya telah diperkenalkan pada masyarakat dengan dibaluti kononnya dapatan kajian saintifik tertentu. Seperti kajian menyatakan alam mengeluarkan gelombang atau aura warna tertentu. Pada waktu-waktu tertentu, seperti waktu awal pagi dan selepas subuh, ada aura-aura ni. Perkara ini adalah palsu sebenarnya. Kajian sedemikian adalah kajian pseudosains. Yang hakikatnya tidak diiktiraf pun oleh komuniti sains yang sebenar. Lihat Hines Trends Pseudoscience and the Paranormal, edisi kedua. Prometheus Books, Amherst, New York, halaman 362. Selain itu, konsep gelombang atau getaran daripada dalam diri juga adalah antara dasar kepercayaan New Age lain. Gelombang, getaran dalam diri. Yang turut disebarkan pada masyarakat. Konsep getaran positif dan getaran negatif atau good vibes dan bad vibes yang kononnya dipancarkan daripada dalam diri diajarkan secara halus dengan cara dipadukan bersama-sama dengan elemen nasihat yang bercirikan Islami. Campur getaran dalam diri lah, gelombang dalam diri, gelombang positif getaran positif, getaran negatif kepada dicampur dipadukan dengan ayat Quran apalah ciri Islami . Seperti nasihat supaya membersihkan hati dan nasihat supaya meliharakan tutur kata. Fakta seumpama kesan perkataan dan doa yang baik terhadap air oleh Masaru Emoto daripada Jepun menjadi antara fakta sains paling masyhur . Jadi tampilkan untuk meyakinkan masyarakat . Jepun ni buat kajian Masaru Emoto ni, air tu jadi molekul air tu dia akan berubah jadi macam kristal kristal yang menarik, dia bentuk kristal yang menarik. Jadi air Zam-Zam paling baik lah katanya . Tak antara benda pula perkataan doa yang baik terhadap air tu ia akan jadi kristal yang baik . Antara fakta sains yang paling masyhur yang ditampilkan untuk meyakinkan masyarakat. Namun fakta sebenar yang tidak diketahui ramai, kajian Masaru Emoto tersebut sendiri adalah sebuah kajian pseudosains juga . Ramai tak tahu ni nak saya balas lagi dalam Facebook ke apa. Yang telah dikritik hebat oleh komuniti saintis. Dan Masaru Emoto sendiri bukanlah seorang saintis sebenar yang punya kelayakan akademik pun . Tak ada kelayakan akademik ni. Begitu juga dengan tokoh-tokoh motivasi New Age yang lain, sehingga berlaku pencampuran antara hak dan batil apabila terdapat segelintir ahli motivasi Muslim mengislamisasikan amalan New Age dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti mana tegangan Allah SWT dan Al-Quran yang bermaksud, janganlah kalian campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya. Soal Baqarah ayat 42. Tahu sebenar hakikat sebenar istilah sebenar yang digunakan oleh New Age, tapi ia tukar sikit istilah dia nampak Islami . Sedangkan maksud New Age sebenarnya ialah bersatu dengan Allah . Di kita sendiri ni adalah Tuhan . Anggapan dia manusia tu sendiri dan jiwa dia, roh ni adalah sambungan pada roh, pusat roh . Itulah konsep New Age sebenarnya. Kesimpulan, gerakan New Age adalah satu gerakan yang sangat halus dalam menyebarkan ajaran mereka. Kehalusan gerakan ini dalam menyebarkan dakwah mereka membuatkan sehingga sebahagian pihak yang sedang menyebarkan dakwah New Age itu sendiri kadang-kadang tidak menyedari bahawa mereka sedang menjadi ejen kepada penyebaran ajaran gerakan tersebut juga . Kaedah kontekstualisasi. Kaedah kontekstualisasi yang sangat halus dan pembawakan yang berteraskan elemen rasa dan pengalaman yang mengatasi dalil membuatkan ajaran gerakan New Age ini mudah diterima oleh masyarakat awam . Perasaan hati perasaan jiwa minda bawah sedar . Justru itu umat Islam hendaklah lebih berhati-hati dalam menerima sebarang konsep atau amalan baru yang diperkenalkan daripada dunia motivasi. Dunia motivasi kena berhati benar kita . Mula guna tarikh lah, mula guna bola dah. Lepas tu guna tarikh lahir dah. Lepas tu meditasi lah macam-macam lah. Lepas tu gelombang lah, aura lah, macam-macam guna istilah-istilah menyebabkan orang mudah terima lah masyarakat. Justru itu umat Islam hendaklah lebih berhati-hati dalam menerima sebarang konsep atau amalan baru diperkenalkan daripada dunia motivasi, kerana dibimbangi konsep atau amalan yang dikemukakan tersebut merupakan salah satu daripada benang-benang ajaran gerakan New Age . Habis itu kita pergi sikit agama New Age. Melihat pada perbahasan lepas, begitu banyak kaedah yang menjadikan aliran kebatinan berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks.
dan tersusun dengan pelbagai teori-teori baru. Lain guru yang memimpin dan mendapat pencerahan, maka lainlah metodologi penghuraian mereka dalam membawa jalan kerohanian, spiritual dan akan tapi tetap berkongsi kepercayaan teras monisme panteisme saja sama saja. Ada terwujud lah. Alam ni Tuhan dia Tuhan juga dah. Sebagai contoh, di sebalik kerohanian timur dan barat, di sana ada juga kaedah yang dibina oleh kumpulan lain seperti seorang warga Rusia bernama Josh Gurdjieff. Lepas dia pernah hingga 1949 dia pelajarnya Peter D. Ouspensky. Peter D. Ouspensky 1878 hingga 1947 dah. Mencipta satu metod membangkitkan kesedaran diri yang dikenali sebagai fourth way dia. The fourth way merupakan kesinambungan atau jalan keempat dalam sistem perkembangan metodologi jalan kerohanian. Jalan keempat dah. Gurdjieff mengajarkan bahawa jalan tradisional yang biasa digunakan untuk menuju pencerahan spiritual mengikuti salah satu dari 3 cara, iaitu jalan fakir, first way, jalan sami, second way, jalan yogi, third way dah. Lalu evolusi jalan baru Gurdjieff ini dikatakan sebagai jalan keempat atau fourth way yang menggunakan ketiga-tiga jalan tradisional ini secara serentak sekaligus. Menurut Gurdjieff, manusia sekarang sedang tidur, tidak sedar dan tidak mencapai kesedaran dirinya sebenarnya. Oleh itu, manusia perlu disedarkan dengan menggunakan latihan psikofizik melalui pergerakan, getaran dan juga muzik. Buku pertama yang tulis beliau mengenai sistem ini adalah tulisan magnum opusnya bertajuk All and Everything pada tahun 1924. Anak murid Gurdjieff bernama Peter D. Ouspensky semasa di London bila telah menulis sistem ini dalam bukunya A New Model of Universe. Mereka mengukuhkan teori mereka sendiri untuk mencapai pencerahan kerohanian. Begitu juga terbentuknya gerakan pagan moden, jahiliah moden atau neo-pagan yang dikenali sebagai Wicca. Gerakan ini disistematikkan oleh Grant Brosey Gardner dengan menghidupkan tradisi magik dan sihir. Grant Gardner mempopularkan neo-pagan kerana hasil pengaruh dari pengalamannya menyertai Freemason. Freemason ni banyak unsur sihir kawannya. Dan berminat dengan ajaran teosofi serta pengamalan magik yang diperolehinya dari pelbagai etnik kaum terutama di tanah Melayu sewaktu beliau menjadi pekerja British untuk mengusahakan getah di tanah Melayu pada tahun 1911 hingga 1926. Dia belajar ilmu sihir ni. Dia belajar magik daripada tanah Melayu kan ada. Grant Gardner dan simbol Wicca, simbol Bitai juga lah. Hasil usahanya mempopularkan magik di barat akhirnya pada tahun 1990. Wicca juga diterima baik oleh masyarakat barat, hasil kesan dari fenomena gerakan New Age ni. Teras akidah bagi Wicca juga tidak jauh berbeza dengan konsep Neoplatonisme, Advaita Vedanta dan Kabbalah. Kerana mereka percaya kepada satu kuasa yang tidak boleh digambarkan dan dibayangkan yang disebut sebagai Supreme Deity atau Prime Mover yang melimpahkan dari dirinya. Akhirnya menjadikan dewa-dewi dan hidupan di alam maya, di dalam alam ini dah. Dia panggil Wahdatul Wujud atau Nur Muhammad lah, konsep yang sama dah. Menyamai konsep Brahman dalam Hindu, The One dalam Neoplatonisme dan Aisah dalam Kabbalah. Wicca menganggap ajaran ini adalah ajaran spiritual tertinggi yang diturunkan sejak zaman batu lagi. Begitu juga dengan Maharishi Mahesh Yogi mengasaskan Transcendental Meditation. Bhagwan Sri Rajneesh mengasaskan Rajneesh Movement. Adida Samraj mengasaskan Adidam. Wu Myung mengasaskan Maum Meditation. Dan ribuan lagi latihan membangkitkan kerohanian mengikut jalan mereka sendiri masing-masing. Setiap tokoh kebatinan akan membawa falsafah kesedaran diri dengan cara masing-masing. Malah falsafah dan amalan dalam New Age merangkumi banyak aspek dan ia boleh menjadi anutan alternatif kepada seseorang yang tidak mahu beragama. Sama ada free thinker, desma dan agnostik yang menjadikan falsafah kebatinan sebagai anutan mereka. Kalau dia perlukan rohani dah, manusia ni automatik. Dia perlukan ketenangan jiwa. Kalau tak cari Tuhan, biasa dia akan jadi tension. Jadi cara nak selesai masalah tu, dia berasa dia kena amal spiritual rohani ni yang mengamalkan konsep New Age lah tak. Jadi Tuhan tu adalah alam ni termasuk dia sendiri. Jadi kena latihan rohani. Tak kira je agama apa tak kisah ni.
Tak ada agama pun, etis pun tak apa. Seperti sedia maklum bahawa New Age bukanlah satu agama atau falsafah yang tersusun merangkumi segala aspek. Ia hanya menekankan soal spiritual dan hubungan diri dengan alam. Alam ni Tuhan dia apa Tuhan dia. Jadi ada ni roh kecil lah, roh pusat tu Tuhan gitulah. Ataupun konsep Nur Muhammad tu sama ni, konsepnya sama situ ni. Oleh itu wujud individu yang mendalami New Age lalu mengadunya sinkretisnya. Mengadukannya dengan kepercayaan agama untuk membentuk agamanya tersendiri dah. Mereka mencipta agama baru dengan mendakwa dirinya adalah wakil Tuhan. Yang perlunya manusia-manusia lain mengikutinya untuk mendapat keselamatan. Mereka ini dikategorikan sebagai agama New Age nya. Ada agama New Age lah banyak. Lepas ni kita bicara agama New Age. Sekat dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallah walhamdulillah. Subhanakallah. Subhanakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.